Engkaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Kampung Nawa, Pokok Sena, Kedah. Bersamamu kali ini berkongsi coretan hitam putih kehidupan Nurul Suhaida Othman, 27 tahun dan suami Muhammad Asmadi Ahmad, 33 tahun. September 2023, Suhaida disahkan menghidap penyakit kanser tulang dan seluruh anggota badannya tidak berfungsi dengan sempurna. Selepas pemeriksaan pakar perubatan, Suhaida menjalani pembedahan di bahagian tulang paha kanannya di Hospital Sultanah Bahiyah, Al-Usta. Kini, Suhaida tidak lagi mampu berjalan dengan sempurna seperti insan lain. Dengan dia sakit, dengan family pun kurang. Sebelum tu kan bahagia lah kita kata kan. Kita kata bahagia ramai lah, balik ramai dekat si sakit. Kurang kita kata. Dan kita pun beban. Tapi kita nak buat macam mana kan. Kita reda lah. Kita mau semangat. Terus hidup lah kita kata kan. Nak buat macam mana. Suhaida pasrah dan menerima takdir yang ditetapkan Allah ke atas dirinya. Setiap hari, dia perlu mengambil ubat kemoterapi dan ubat tahan sakit pada waktu pagi dan malam. Rawatan kemoterapi ini bagi menghalang sel kanser pada pahanya daripada aktif semula. Temu janji dia, ambil ubat dia, jumpa pakar, itu cuci tengok bekal pasien dia, perubatan dia tu. Kadang tengok apa X-ray paha dia, tak mana perlu dia sakit tu, pergi X-ray paha dia. Itu kadang pergi jumpa pakar, tarikh pakar tu. Setiap bulan lah bagi pakar tu, jumpa doktor lah, pakar hospital Tanah Bayah. Setiap bulan, Asmadi perlu membawa Suhaida ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta untuk rawatan susulan dan mendapatkan ubat yang dibekalkan. Kos dan perbelanjaan ulang-alik ke hospital menjadi satu beban buat mereka. Kita nak pergi hospital tu, kos ulang hospital tu lah. Dengan belanja apa tu, kos banyak kita kan. Nak perlu hari-hari, nak ulang dia pergi hospital apa tu. Dengan kos kita pun kadang mampu dekat mana. Hak tu lah kita mampu. Nak ulang pergi hospital, temu janji dia. Setiap hari, luka pembedahan di paha kanan Suhaida perlu dibersihkan bagi mengelak daripada sebarang jangkitan kuman. Pada awalnya, seolah-olah satu mimpi ngeri buat Suhaida ketika menerima perkabaran daripada pakar perubatan dia menghidap penyakit kanser. Saya pun tak sangka kata saya ada jadi macam kanser tulang ni. Saya awal mula jadi saya tak terima, seolah-olahnya saya macam tak percaya diri saya macam saya ni seorang pesakit kanser. Lama kelamaan saya buat rawatan. Saya jumpa doktor pakar. So doktor bagi nasihat saya, baru saya boleh terima keadaan sakit saya sampai sekarang. Saya ingat demi anak-anak saya kuat, lawan semangat untuk saya teruskan hidup.
Allah menguji hamba-Nya hanya kepada mereka yang mampu menerimanya. Dua anak mereka, Muhammad Hafiq Haikal 9 tahun dan Nur Kasih Syifa Aryana 2 tahun, belum lagi mampu memahami sepenuhnya masalah keluarga mereka. Masalah kewangan yang tidak mengizinkan dan situasi kesihatan ibu mereka. Saya tak tahu nak cakap apa, hanya Allah yang tahu. Saya terima ujian dan dugaan, saya sabar sebab saya sakit. Saya pandang mata anak, saya rasa hati tenang. Bila saya fikir balik, saya sedih sebab anak kecil tak dapat kasih sayang dengan sepenuhnya. Kalau nak cakap apa, hanya Allah yang tahu. Saya terima ujian dan dugaan, saya sabar sebab saya sakit. Saya pandang mata anak, saya rasa hati tenang. Bila saya fikir balik, saya sedih sebab anak kecil tak dapat kasih sayang dengan sepenuhnya. Walaupun penat mencari rezeki, tanggungjawab sebagai seorang suami tidak pernah dilupakan. Keperluan isteri dan anak-anak perlu diutamakan. Bagi Asmadi, dia perlu kuat untuk anak dan juga isteri. Asmadi hanya mampu bekerja kampung supaya tidak terikat dengan masa. Kerja yang boleh memberikan dia ruang untuk menguruskan isteri dan anak-anaknya. Suhaida bersyukur kerana mendapat seorang suami yang boleh menjaga anak-anak mereka. Saya sedih lah. Sebab tak boleh nak jaga anak. Sebab saya keadaan macam ni. Muhammad Hafiq Haikal, anak sulung dalam keluarga ini. Menurut Asmadi, Hafiq seorang anak yang pandai menguruskan dirinya sendiri. Walaupun pada usia yang masih muda, pelajar tahun 3 di Sekolah Agama Serita Kubur Panjang Pendang Kedah ini banyak membantu keluarganya. Harapan Hafiq Ika ni bagi berjaya lah. Selama ni dia pun bantu saya, dengan isteri saya, jaga adik-adik dia. Kita habis sehari rezeki. Ujian hidup yang ditakdirkan untuk Asmadi dan keluarga sama sekali tidak mematahkan semangatnya untuk terus berusaha bagi mencukupkan keperluan hidup mereka. Dia bersyukur kerana masih ada insan yang sudi menerimanya bekerja dan memahami kepayahan hidup mereka sekeluarga. Dia susah. Kos dia nak pergi hospital pun apa-apa nak pakai semua duit kan. Sebab dah dia tak ada kerja. Saya panggil dia main buat kerja dengan saya apa semua. Ringan sikit beban dia. Dah ulang pergi hospital apa semua kan. Kadang-kadang dia pun bini dah sakit dah. Bini dia. Lepas tu dia ingin tak kerja apa semua. Lagi beban lah untuk dia tu kan. Tapi saya dah niat nak tolong dia. Walaupun kerja boleh sikit, saya akan tolong dia. Asmadi berkorban masa dan tenaga demi isteri dan anak-anaknya.
Pelbagai kerja sanggup dilakukan untuk menampung kos rawatan susulan Suhaida dan membesarkan 2 orang anaknya. Assalamualaikum. Mendengar kisah Asmadi, syarikat Faizah Sendirian Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Pengurus Besar Kanan Syarikat Faizah Sendirian Berhad, Dr. Salwa Abu Bakar, hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini. Sedikit sebanyak memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Memandangkan Hafiq berminat dalam bidang kulineri, Dr. Salwa menunjukkan cara menyediakan putu mayam menggunakan bihun Faizah. Ia hanya mengambil masa 5 hingga 10 minit dengan menggunakan periuk kukus. Dia kalau nak lagi lembut, lagi lama. Kalau dia rasa macam kenyal sikit kan, biar dia lembut betul-betul. Tak ada masalah. Okey. Okey. Taruh lagi. Nampak? Dah jadi kan? Senang ke susah? Ini resepi pertama Afiq ni buat putu mayam ni. Ajar kepada semua tu tuan-tuan dan puan-puan yang kat luar sana semua ni. Ni Afiq 9 tahun pun dah boleh buat putu mayam sendiri. Kan? Ni Afiq yang masak ni. Afiq punya masakan putu mayam. Sedap kan? Dia boleh buat sarapan, boleh buat minum petang. Kalau bulan puasa kan, boleh buat sahur. Jadi dia memang mengenyangkan. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras Basmati Maharani antara beras terbaik keluaran syarikat Faizah Sendirian Berhad. Buku ni Afiq kena baca. Okey, macam mana Umi Faizah ni dia start perniagaan dengan RM4 saja. Mana tahu Afiq besok Afiq dapatkan inspirasi untuk belajar bersungguh-sungguh, untuk berniaga. Dia modal tak perlu besar sangat. Modal nampak. Yang penting apa? Kena baca dalam ni. Okey, ini adalah sumbangan ikhlas daripada syarikat Faizah kepada Puan Nurul. Semoga Puan Nurul tambah, insya-Allah. Allah berikan kesihatan, kesembuhan. Amin. Saya sedih lah. Sebab tak boleh nak jaga anak. Sebab saya keadaan macam ni. Suami tak bekerja. Jadi saya tak mampu. Menyedari kesusahan hidup keluarga ini, Pengerusi Persatuan Kanser Survivors Malaysia, Zuriani Kamal, memberi sumbangan barangan elektrik kepada keluarga Asmadi. Menurut Zuriani, mereka terpanggil untuk membantu keluarga Asmadi setelah mendapat berita isterinya menghidap kanser tulang dan mempunyai anak yang masih kecil. Dia juga akan memastikan anak-anak Asmadi tidak tercicir daripada pembelajaran dan persekolahan. Dan bila Puan Nurul Syahidah tak sihat dan disahkan mengidap kanser tulang, orang kata lagi bebanan bertambahlah kepada keluarga ini. Dia kehilangan punca, dia tak boleh bekerja, suami pula hilang pekerjaan. Suami duk buat kerja kampung, lepas tu banyak menghabiskan masa hantar dia ke hospital dan sebagainya. Jadi mereka hilang punca pendapatan terus. Anak bersekolah 2 orang. Jadi Kanser Survivors Malaysia bantu. Kita ambil inisiatif ini untuk beri dia semangat supaya dia terus meneruskan rawatan, membolehkan keluarga ini terus hidup macam biasalah. Pengurus Hotel Sri Malaysia Al-Hustar, Hisham C. Aman, turut sama meraihkan Asmadi sekeluarga untuk makan tengah hari.
Kemudian, mereka juga diraikan dalam jamuan minum petang bersama-sama Setiausaha Politik kepada Menteri Besar Kedah Haji Zulkifli Haji Yahya dan Pegawai Khas Salmi Anas. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga Asmadi, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Lada yang berhormat Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Pokok Sena serta penduduk Kampung Nawa hadir menziarah keluarga ini. Menurut Ustaz Salim, usaha murni dan kebajikan telah lama dilaksanakan di sekitar daerah Bukit Lada, khususnya bagi membantu orang kurang upaya dan keluarga asnaf. Jadi pihak kami ni kalau mendapat aduan, alhamdulillah kita akan usaha untuk bantu setakat mana yang boleh kita bantu. Bermula dengan MKK, Ketua Kampung, mereka akan maklum pada kami dan kami akan tengoklah daripada mana yang sesuai bantuan ni, daripada zakat, daripada JKM, daripada mana-mana NGO-NGO kita, supaya kita pastikan kebajikan keluarga-keluarga yang terlibat dengan masalah kesihatan dan sebagainya dapat disantuni lah, insya-Allah. Okey, memang sikit sumbangan daripada Pusat Khidmat Dun Bukit Lada. Beliau hadir membawa sumbangan barangan dapur dan wang tunai untuk keluarga ini. Menurutnya, jika mendapat maklumat mereka yang memerlukan pertolongan, beliau akan berusaha untuk sama-sama menghulurkan bantuan. Inilah tanda keprihatinan terhadap masalah dalam masyarakat sekeliling yang menjadi keutamaan untuk diatasi bersama. Nabi SAW pesan kepada kita, Nabi sebut, man lam yahtam bi amril mu'min, siapa yang tak ambil berat tentang urusan orang beriman ni, maka Nabi SAW menyebut laisa minna, bukan daripada golongan kami. Bisa menyerulah kepada masyarakat, kepada rakyat yang ada yang mengetahui masalah yang menimpa sahabat-sahabat kita, maka kita tolong bantu setakat mana kita boleh bantu. Harapan saya tu mau isi saya sembuhlah. Kita doa ke Tuhan lah. Dan kita saya bahagia dengan isteri saya, dengan anak-anak. Saya minta saya sembuh, sihat seperti sedia kala. Sebab saya kesian dengan anak-anak. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya saya sihat dan semangat tak apa menghadapi cabaran yang saya alami selama ini. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki bersama keluarga ini, boleh layari Facebook bersamamu untuk maklumat lanjut. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu.